Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Amirul Ashraf, pengurusi majlis kita, dan juga Masya Allah qari kita pada hari ini. Yang saya hormati Director of Salpad, Dr. Fardah Abdul Malik, Ustaz Lah, Madam Dr. Liza, dan juga all HODs, Kak Marsufah, kekanda kita. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya pada hari ini untuk berbicara sepatah dua kata, dan juga kepada seluruh asatidah dan ustazat daripada sahabat-sahabat daripada Salpad. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat yang penuh barakah untuk sama-sama kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita dah sama-sama membaca surah Al-Kahfi, dan sambung sendiri Ustaz kata tadi, kita dah berhenti pada ayat yang ke-59. Alhamdulillah. Mungkin ada di antara kita dah pun selesai membacanya pada malam tadi kan. Alhamdulillah, tapi tak apa. Mana-mana yang belum lagi boleh sambung bacaannya, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya telah diamanahkan oleh kekanda Dr. Marsufah untuk sharing sedikit berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya baca dulu apa hadisnya. Hadis ni adalah hadis daripada kitab ataupun daripada buku Dr. Ahmad Sanusi Azmi kan. Dr. Ahmad Sanusi Azmi, iaitu berkenaan dengan 40 hadis tentang golongan OKU. Mungkin sebelum ni pun telah dibaca oleh sahabat-sahabat kita. Ustazah Huda mungkin dah baca kan, dan ustaz-ustaz yang lain sebelum ni berkenaan dengan hadis golongan OKU. Jadi dalam masa 10 minit yang begitu berharga bagi saya ini, dan juga bagi sahabat-sahabat sekalian, kerana masing-masing sibuk, akan ada yang setengahnya akan balik kampung, ada setengahnya akan pergi menziarahi jenazah almarhumah wife kepada Dr. Prof. Isarji kita. Jadi insya-Allah saya akan baca, iaitu hadis berkenaan dengan kesabaran OKU dijamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. An Ibn Abbas qala ala urika imra'atan min ahli al-jannah. قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف فدعا لها. Maksudnya daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, hendakkah kamu andai sekiranya aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari kalangan ahli syurga? Lalu Atha, iaitu perawi kepada hadis ini daripada golongan tabi'in, menjawab, sudah tentu aku ingin. Ibnu Abbas lalu berkata, dia iaitu wanita kulit hitam, dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya aku sering kerasukan atau terkena sawan, dan ketika berlaku demikian auratku sering terdedah. Doakanlah kepada Allah agar aku sembuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya engkau boleh bersabar, engkau akan mendapat syurga, dan jika engkau mahu, aku akan berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkanmu. Lalu wanita itu berkata, aku pilih untuk bersabar. Wanita itu berkata lagi, sesungguhnya auratku sering terbuka, maka berdoalah kepada Allah untukku agar aku tidak terdedah aurat. Lalu Rasulullah berdoa untuknya. Masya Allah. Kalau kita lihat daripada hadis ni berkenaan dengan seorang wanita yang berkulit hitam, dan dikatakan mengikut riwayat namanya adalah Ummu Zufar, dan ada yang mengatakan antara riwayat yang lain namanya adalah Sa'irah, yang bernama Sa'irah Al-Asadiyah. Dan wanita ini Masya Allah, dia telah datang kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia mengadu ketika dia sakit. Yang dimaksudkan dengan sakit di sini adalah sakit, ibaratnya dalam bahasa kita sawan lah. Sakit sawan. Inni usra'u, dikatakan inni usra'u, ketika aku kena sawan, ditimpa sawan kepadaku, maka ketika itulah auratku terdedah. Lalu dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa kepadanya disembuhkan daripada penyakit tersebut. Lalu apa jawab Rasulullah? Rasulullah jawab, kalau kamu hendaklah bersabar. In syi'ti sabarti walakil jannah. Maka bagimu adalah syurga, jaminan syurga kepada mereka yang bersabar. Lalu apabila disebut demikian, wa in syi'ti da'autullaha an yu'afi. Rasulullah memberi pilihan kepadanya, sama ada dia bersabar dengan penyakitnya tersebut, maka ganjarannya adalah syurga, ataupun sekiranya dia mahu, Rasulullah berdoa kepadanya supaya dia disembuhkan daripada penyakit tersebut. Lalu apa jawab perempuan tersebut? Dia kata asbiru, aku hendak bersabar. Asbiru. Faqalat, lalu dia berkata, apa yang berlaku masalah kepadanya? Ketika berlaku tersebut, aku sentiasa terdedah auratku. Lalu apa diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak minta untuk disembuhkan daripada penyakit, tapi apa yang dimintanya adalah supaya tidak terdedah auratnya ketika berlaku penyakit, ditimpa penyakit padanya. Lalu fada'allah li, maka diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia tidak terdedah auratnya ketika berlaku penyakit ataupun ketika ditimpanya penyakit terhadap wanita tadi. Jadi di sini jelas kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin syurga kepada mereka yang bersabar dengan penyakit. Kalau kita lihat dalam situasi kita, dalam kehidupan kita seharian, di kalangan kita ada yang ditimpa pelbagai ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala sering kita baca dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kita. Allah uji kita sama ada kita ni baik ataupun tidak amalan kita. Jadi dengan sebab itulah apabila kita bersabar dengan segala ujian didatangkan dengan penyakit, seperti mana wanita berkulit hitam ini didatangkan dengan penyakit sawan ataupun kita kata dalam bahasa Inggeris apa, epilepsi. Penyakit tersebut kadang datangnya bukan pada masa sepanjang masa, dia datang pada waktu-waktu yang tertentu tanpa disedari, tanpa dirancang. Jadi penyakit begini, sahabat-sahabat dikasihi sekalian, sudah tentulah ada di kalangan kita, ada di kalangan keluarga kita, ada di kalangan student kita. Saya pernah nampak di sini ada student terserempak. Allah bagi saya terserempak dalam lebih pada 5 tahun yang lepas lah, ketika saya bertugas di sini juga di mana di engineering pada ketika itu, dah lama dah, lebih pada 5 tahun. Dan ketika saya berada berhampiran dengan education, mabna education, dan ketika itu saya nampak ada seorang budak, dekat dengan motor dia, budak lelaki. Tiba-tiba nampak dia dalam keadaan yang tak sedarkan diri. Saya tak tahu nak buat apa. Jadi bila saya nampak keadaan begitu, ada juga orang lain yang lalu lalang, tapi tak ada pun yang memberi pertolongan kepada dia. Dan pada ketika itu dia jatuh daripada, masa itu masih lagi dia dalam keadaan motor yang parking, dan dia berada di sebelah motornya, dan dia terduduk. Dan terduduk nampak keadaan dia itu agak kejang, dia punya saraf, sebab penyakit ini adalah penyakit yang melibatkan saraf. Bila keadaan tersebut, saya hanya memandang, tengok, tak tahu nak buat apa. Jadi kita pun dah jadi panik kan dalam keadaan tersebut. Dan orang yang lalu lalang di situ pun ada seorang dua pun tak buat apa-apa juga. Saya tak tahu kenapa. Jadi bila tak lama kemudian saya seolah-olah menunggu siapalah yang ada datang nak tolong budak lelaki ni. Tapi Masya Allah, dalam aslinya tak sampai pun dalam 5 minit, tiba-tiba dia bangun semula. Dia bangun semula. Dan elok-elok je dia ambil helmet dia, dan dia pakai, dia naik motor. Masya Allah.
Saya pun tak pernah mengalami dan tidak pernah melihat situasi ini melainkan pada hari tersebut sahaja. Dan saya rasa ini adalah satu penyakit yang memang Allah uji kepada dia untuk dia bersabar dengan penyakit tersebut. Dan mungkin ada rawatan-rawatan tertentu ataupun ubat-ubat yang boleh mengawal kontrol penyakit tersebut. Jadi Masya Allah, itu kita katakan adalah satu pengalaman yang saya kata andai kata berlaku kepada kita ataupun keluarga kita, mungkin kita kena belajar juga bagaimana cara untuk kita menghadapi dalam situasi tersebut. Adakah kita perlu membantu orang-orang tersebut? Kata orang, kalau orang yang kena sawan, setengah-setengahnya budak yang kena sawan, kita kena tuamkan air di kepala dia supaya tidak rasa panas kan, supaya dia tak panas dan dia tidak terlalu kejang. Dan sawan macam yang saya nampak dalam situasi tersebut, saya rasa bukan disebabkan demam dan sebagainya seperti budak kecil, tapi itu adalah penyakit yang melibatkan saraf kepada seseorang. Jadi itu banyak lagi, itu adalah salah satu daripada contoh penyakit. Dan penyakit-penyakit lain yang mungkin kita tidak tahu Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada seseorang, sama ada penyakit itu dalam berbentuk, kalau kita kata fizikal ataupun dalam bentuk mental sekalipun. Ada setengah-setengahnya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit-penyakit mental. Ada di kalangan student kita pun sendiri kan. Maka kita hendaklah bersifat rahmah kepada mereka. Kadang mereka tidak datang ke kelas, mungkin disebabkan penyakit tersebut, tapi tidak ada MC kan. Mungkin tidak ada MC. Maka kita kena tahu bila kita nampak dalam list student tu adalah disability students, maka kita kena hati-hati dalam keadaan tersebut, ambil cakna dengan student, dan kita tahu mereka ini ada masalah untuk kita beri perhatian dan cakna kepada mereka. Jadi begitulah kalau kita lihat dalam hadis yang pertama yang saya ingin bawakan di sini. Dan hadis yang kedua, adalah hadis larangan mengejek kepada orang yang mempunyai kekurangan fizikal. Hadisnya ialah daripada Ibnu Mas'ud, annahu kana an Ibni Mas'ud annahu kana yajtani siwakan minal araki wa kana daqiq as-saqaini faja'alat ar-rih takfa'uhu fadhahika al-qawmu minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma tadhakun qalu ya nabiyallah min diqqati saqaihi faqala walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhudin. Yang bermaksud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah memetik kayu siwak dari pokok al-arak. Dia iaitu beliau adalah seorang yang memiliki betis yang halus, daqiq as-saqain. Digambarkan di sini bagaimana Ibnu Mas'ud ni seorang yang mempunyai daqiq as-saqain ni. Tiba-tiba pada ketika dia tengah ambil kayu siwak tersebut, angin datang, bertiup dan terselaklah betisnya. Mimma tadhakun. Lalu apa kata? Fadhahikal qaumu minhu. Lalu mereka yang berada di situ di kalangan sahabat ketawa, gelak. Fadhahikal qaumu minhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, mimma tadhakun, kenapa kamu ketawa? Qalu ya Nabi Allah. Mereka berkata, itu para sahabat yang berada sekelilingnya, berkata, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, min diqqati saqaihi. Lalu dijawab, kerana betisnya yang kecil. Faqala walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, nyawaku berada di tangan Allah Taala. Ini adalah uslubul qasam. Lahuma athqalu fil mizan. Bagi kedua-duanya adalah lebih berat daripada Bukit Uhud. Timbangan diibaratkan lahuma tu dimasukkan dengan kedua-dua betis tadi adalah lebih berat pada timbangan amalan daripada Bukit Uhud. Masya Allah, diibaratkan di situ bagaimana orang yang mempunyai kekurangan diri fizikalnya, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang mereka
dengan sebab kekurangan. Tapi yang Allah SWT pandang adalah kelebihan mereka, sumbangan mereka, nilai yang ada pada diri mereka. Apa yang telah mereka berikan, sumbangkan untuk Islam. Bagaimana kita tahu Ibnu Mas'ud ni adalah seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ke mana-mana Rasulullah pergi, dia adalah antara yang terawal yang memberi khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sumbangan yang telah diberikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencacatkan walaupun ada kecacatan, kelemahan yang ada pada diri Ibnu Mas'ud. Begitulah kalau kita lihat dalam situasi kita, dalam kehidupan kita, ramai di kalangan kita yang mempunyai kekurangan fizikal. Antaranya kalau kita lihat dalam pertandingan dalam FIFA, iaitu bola kan, duta kepada FIFA kita apa nama, Ghani Muftah, ya betul Ustaz? Ghani Muftah kalau tak silap saya, antara dutanya namanya adalah Ghani Muftah, seorang yang tidak ada kaki pun. Maka kalau kita bukan saja tidak ada kaki, hanya setakat di bahagian perut sahaja kalau kita lihat kan, tapi dia telah menjadi seorang duta kepada bola sepak dunia kan, football, world football. Maka kita lihat bagaimana dia telah membaca Al-Quran ketika opening seremoni pada masa tersebut, pada tahun lepas, telah menjadi satu perkara yang membawa dunia semua melihat satu kebanggaan kepada umat Islam seluruhnya. Dan inilah yang kita mahu dalam kehidupan kita, sumbangan yang telah kita berikan kepada Islam, apa yang telah kita capai, dan ramai lagi di kalangan kita. Antaranya kalau tak silap saya ada seorang peniaga usahawan kapek, iaitu saudara Syukur Ibrahim. Siapa yang kenal saudara Syukur Ibrahim, yang memang dia memasang kapek di masjid-masjid dan di surau-surau. Masya Allah, seorang usahawan yang begitu berjaya, dan dia telah memberi satu impak dalam dunia perniagaan, bahawa seorang yang mempunyai kecacatan fizikal tidak menghalang untuk dia berjaya. Dan semangat yang macam inilah yang kita kena ambil. Walaupun kita mempunyai kekurangan diri, sama ada dari segi fizikal ataupun kita mempunyai kesakitan dan sebagainya, Allah timpakan kepada kita, Allah hadirkan dalam kehidupan kita adalah semata-mata untuk menguji kita. Jadi begitulah untuk hari ini. Moral of story-nya daripada sini saya take note. Di sini ada beberapa perkara. Yang pertama, pengajaran kita boleh ambil ataupun ibrah yang kita boleh ambil daripada dua hadis tersebut, iaitu pertama, kita hendaklah sentiasa bersabar di atas segala ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala dijamin kepada mereka yang bersabar. Yang ketiga, kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdoa itu adalah satu ibadah. Dan kelima, kekurangan ataupun kecacatan fizikal itu bukanlah satu ukuran ataupun nilai kepada seseorang, malah yang menjadi nilai adalah budi pekerti dan sumbangan kita kepada masyarakat. Dan yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam mengejek, mentertawakan seseorang disebabkan kelemahan dan kekurangan fizikalnya. Jadi rasanya cukuplah untuk hari ini. Kali ini selama lebih kurang 10 minit ataupun lebih, minta maaf ya Kak, lebih. Kak Ma dah pesan saya, jangan melerek-lerek. Kak Ma kata pergi straight to the point. Okey, jadi setakat itulah dulu untuk hari ini. Dan minta maaf banyak-banyak sekiranya ada salah dan silap. Ampun dan maaf daripada saya. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.